Assalamualaikum, bersama saya Pi Rahmat dalam rancangan Ummati umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, walaupun engkau tidak hidup bersama kami tetapi engkau hidup dalam hati-hati kami. Masya-Allah, tabarakallah. Seperti biasa kita akan bertemu dengan orang-orang istimewa untuk dijadikan tetamu kita, dan pada kali ini kita akan membawakan seorang profesor daripada Universiti Kuala Lumpur UNKL. Sebelum ini berkhidmat di Universiti Thayyibah Madinah Al-Munawwarah, dan sebelum itu mendapat penghargaan merupakan profesor termuda di UiTM. Luar biasa, pencapaian demi pencapaian yang tak boleh disangkal, dan beliau merupakan seorang penulis buku yang bestseller. Allahu Akbar, tak sabar kiranya nak bertemu dengan insan istimewa ini, insya-Allah. Assalamualaikum, Prof. Dr. Kamil. Waalaikumsalam, Ustaz. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sila Sihat, masuk. sihat. Boleh tutup pintu dulu, Prof. Okey. Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar, banyak buku, Prof. Masya Allah. Allah. Terima kasih, Prof, sebab terima saya sebagai tamu. Allah, saya lagi lamba besar hati kerana dapat terima orang muda-muda yang bergiat dalam dakwah. Allah Allahu Akbar. Yang ini Akbar. saya memang tabik lah. Allah, minta maaf, Prof. Saya rasa kerdil di hadapan Prof. Masya Allah. Tuan-tuan dan puan, inilah tetamu istimewa kita pada hari ini dalam program Ummati, Profesor Dr. Kamil, merupakan pensyarah di UNKL dan seorang penggiat, pendakwah melalui tulisan dan juga bicara. Subhanallah, Prof. Prof, banyak buku Prof telah tulis. 15, 50, berapa, Prof? Allahu Akbar. Allah bagi keizinan saya kira menulis ni sebahagian daripada kerja lah kan. Jadi setiap tahun adalah 3-4 naskah tulis. Setiap tahun? Ya, insya-Allah. Jadi dah dalam 40-50 naskah lah bersama saya dan juga isteri lah. Allah, oh, berdua. Berdua. Dan ada yang solo, ada yang berdua, ada yang saya suka ajak-ajak kawan-kawan yang mana yang berminat untuk sama-sama bercerita. Subhanallah. 40-50 buah buku, Prof. Dalam 40-50 mesti ada top 3, Prof. Yang mana satu top 3, Prof? Dia yang buku yang pertama lah yang dikenali ramai. Tajuk dia apa ya? Allahu Akbar. Travelog Haji, mengubah sempadan iman. Ini saya balik daripada menunaikan fardu haji, terus saya tulis, dan alhamdulillahnya dia yang menceritakan keadaan dalaman yang mengubah kehidupan saya lah. Dan buku ini telah dibaca lebih 1 juta orang. 1 juta orang? Lebih 1 juta orang. Jadi saya gini je lah. Saya haraplah ini jadi ilmu yang bermanfaat. Saya sebagai orang muda, kita ramai orang kat luar sana yang kata tak cukup masa. Tapi Prof 1 tahun 4-5 buah buku. Macam mana Prof membahagikan masa ataupun memperuntukkan masa? Masya Allah. Saya fikir mudah saja, gini je. Kita semua orang sama je, 24 jam satu hari. 24 jam. Jadi kalau kita untukkan 2 jam dalam satu hari untuk menulis, berapa persen je? 2 jam ya? 2 jam satu hari, 3 jam satu hari. Ataupun yang paling penting sekarang ni bagi saya, nak mencapai benda tu, kita ambil satu benda yang biasa orang guna. Baik. Tidur. Saya tidur 4 jam je sehari. 4 jam, Prof? 4 jam je. Cukup, dah cukup, sangat-sangat cukup. Dah lebih lah tu. Dah lebih. Jadi saya biasanya bangun dalam pukul 3 gitu. Saya ambil lah masa untuk buat apa-apa yang patut. Lepas tu menulislah sikit-sikit. Jadi insya-Allah, alhamdulillah Allah bagi kelapangan masa tersebut. Itu yang pentingnya. Bukan kita hebat. Yang pentingnya kita minta dengan Allah. Ya Allah Tuanku, bagilah kelapangan masa. Dan masa tu dia punya. Betul. Dan insya-Allah. Subhanallah, semua orang ada 24 jam, cuma bagaimana kita menguruskan. Kata Dr. Ismail Kamus, profesor kita almarhum, dia kata apa? Yang tidur yang banyak itu di dalam kubur. Jadi insya-Allah lah sama-sama kita tidur banyak kat kubur, kurang tidur kat dunia. Prof, banyak soalan nak tanya ni, Prof. Nanti insya-Allah kita sambung soalan, Prof. Insya-Allah. Dah lama kita berdiri kat sini. Ini rumah saya. Sila rumah kita duduk. Boleh? Okey, insya-Allah. Orang duk tekan. Orang biasa kalau ustaz ditimpa bencana kata sabar ustaz, sabar ustaz. Bagi saya tak betul tu. Lepas aja kita dapat apa yang kita minta daripada Allah, kita terlupa. Yang ini yang ramai orang minta tetapi bila dah dapat dia lupa untuk bersyukur.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Bersama kita insan istimewa, seorang penulis buku bestseller, dan tak cukup dengan tu, Allah Subhanahu Wa Taala beri lagi kelebihan. Boleh berceramah, ni jarang-jarang berlaku. Macam saya boleh berceramah tapi tak boleh menulis. Ada orang penulis tapi tak boleh berceramah. Ramai orang tahu bahawa Prof sekarang berkhidmat di Uni KL. Dan sebelum ini Prof di Universiti Taibah di Madinah Al-Munawwarah. Jadi sebenarnya Prof mungkin orang pelik, kenapa Prof ada di Madinah? Apa sebenarnya awal penghijrahan ataupun sebab penghijrahan tu, Prof? Baik, saya mulakan sikit sejarah saya bekerja ni dengan Universiti Teknologi Mara, UiTM. UiTM dulu, Prof. Itu yang lama, Baik. 24 tahun, dan saya ingat saya akan mati di UiTM lah. Maksudnya begitulah ya. Betul. Akan berakhir dengan UiTM. Ya, Prof. Dan apabila saya menunaikan fardu haji pada tahun 2006, 2007, dah selesai semua tu, saya kata ke adik saya yang ikut sama, saya kata, ya Allah, Mekah dengan Madinah ni, dia punya rasa tu nyaman, rasa damai. Satu hari nanti abang nak pergi sini lah, nak datang sini. Tak kira lah. Tapi selepas 4 tahun, Allahu Akbar, saya ditawarkan untuk pergi ke Universiti Madinah, Taibah Madinah ini. Kita rasa kita cinta nak duduk kat sana, seronok duduk sana, dan kita rasa dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba kena balik. Tiba-tiba saya beritahu kepada masyarakat yang saya kena balik. Universiti Kuala Lumpur mempelawar saya untuk join dia, dan saya sukanya, yang menariknya, presiden pada masa tersebut UniKL, dia kata, Prof, kami nak Prof ni jadi duta UniKL. Duta UniKL. Mengajar kena mengajarlah. Tapi saya nak Prof teruskanlah usaha-usaha dakwah yang Prof jalankan selama ini. Pergilah berjumpa dengan masyarakat. Jadi, ya Allah, kita tak sangka macam tu. Rupanya apa yang saya dapat di Madinah itu boleh saya ceritakan juga, berkongsi balik dengan masyarakat di Malaysia. Sebab tu ingat kata-kata hikmah ni, bahawa kita merancang dengan cita-cita, sedangkan Allah merancang dengan cinta. Allahu Akbar. Betul. Maksudnya perancangan Allah sangat luar biasa. Prof, dalam banyak-banyak negara, dalam banyak-banyak tempat, tapi kenapa Prof memilih Madinah? Kenapa Madinah? Okey, saya dah mengembara ataupun berjalan akhirnya lebih 30 hingga 40 buah negara. Subhanallah. Banyak. Semua tempat yang saya pergi, saya rasa saya nak pergi sekali je. Tetapi bila pergi Mekah dengan Madinah kali pertama, duduk di sana lagi, belum balik lagi, kita dah sedih dah masa pergi haji tu. Saya rasa, ya Allah, aku nak pergi lagi lah. Kenapa? Kita tak usah fikir cara logik biasa, tetapi sebenarnya dia berkait dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, dia kata, bagilah rasa cinta kepada mereka yang datang ke Madinah ini sebagaimana Mekah. Maknanya dua-dua lah, Mekah Madinah tu memang patut dicintai, dan betul. Kenapa dicintai? Masya-Allah, tanyalah orang pergi haji semua balik nak pergi lagi. Dan saya bersyukur kerana diberi peluang untuk pergi kali kedua. Bersyukur kerana duduk di sana, dan bersyukur juga kerana bila kena balik ke Malaysia pun masih lagi berpeluang untuk sekali-sekala lah untuk melakukan ibadat umrah di Mekah dan ziarah di Madinah. Allahu Akbar. Subhanallah, Madinah Al-Munawwarah, kota yang bercahaya. Kata Imam Malik rahimahumullah, inilah kota di mana aku tidak akan menaiki kuda kerana aku menghormati jasad baginda yang berada di dalam bumi Madinah Al-Munawwarah. Allahu Akbar. Barangkali kita boleh menyamakan penghijrahan Prof daripada Malaysia ke Madinah Al-Munawwarah sama dengan penghijrahan Nabi SAW. Tinggi tu. Tinggi. Barangkali sedikit sekelumit. Betul. Okay. Jauh Prof kan kita kata. Tapi barangkali ada ibrah, ada pengajaran yang boleh kita ambil daripada penghijrahan Prof. Masya Allah, subhanallah. Bila saya berada di Madinah, salah satu pengajaran yang paling besar yang saya dapat juga ialah tentang apa yang Rasulullah sebutlah. Dia kata apa? Allah Subhanahu Wa Taala bertanya, dia kata, ada tak orang nak bangun pada 1/3 hujung malam yang tersisa untuk beramal ibadat, untuk bermunajat, untuk berdoa? Dia kata apa? Ada tak orang nak bangun ni? Kalau siapa yang berdoa, aku nak makbulkan. Saya minta dengan Allah, ya Allah, ya Tuhanku, aku nak pergi menunaikan fardu haji ni, ya Allah, tapi aku takut, ya Allah. Dan saya bercerita dengan Allah tiap-tiap malam macam tu. Allahu Akbar.
Tiba-tiba Allah bukakan pintu hati saya untuk belajar Quran. Ada orang datang rumah nak mengajar. Selama 30-40 hari itu saya khatam buat pertama kali. Masya Allah. Jadi kalau Ustaz tanya saya, memanglah saya rasa sampai ke hati saya tentang proses. Bukan setakat proses berhijrah ke Madinah tu. Proses pergi menunaikan fardu haji, proses pergi ke Madinah, proses balik dan seluruh kehidupan kita. Daripada hijrah Rasulullah SAW dan saya sebut dalam konteks ini ialah hijrah jiwa. Hijrah jiwa kita. Allah, hijrah jiwa ataupun jihad hati, jihad iman. Ada orang kat luar sana, Prof, sama juga berhadapan dengan kesulitan, berhadapan dengan kepayahan dalam melakukan hijrah istiqamah. Jadi Prof, barangkali pernah Prof dalam kehidupan ni rasa jatuh, rasa perasaan tu, dan bagaimana Prof menanggapi? Dia hidup ini yang sebenarnya merupakan, kena faham dulu lah, hidup ini merupakan satu ujian. Seluruh kehidupan adalah merupakan satu ujian. Maksudnya ada dua, ujian suka, ujian duka. Dia punya isunya mudah aja. Dia nak tahu apa tindakan kita itu menyebabkan kita lebih hampir ataupun lebih jauh daripada Allah SWT. Samalah dengan saya telah menghadapi banyak ujian-ujian yang begitu, tetapi saya lebih suka kepada cara penyelesaian dia. Kita ingat kepada Allah Subhanahu Taala bahawa Allah bagi ujian itu bagi mereka yang boleh menanggung ujian tersebut. Kita percaya kita boleh. Jadi apa caranya? Mintalah pertolongan daripada Allah Subhanahu Taala dengan jalan sabar dan solat. Jadi orang duk tekan, orang biasa kalau ustaz ditimpa bencana kata sabar ustaz, sabar ustaz. Bagi saya tak betul tu. Sabar tu sebahagian je. Sabar ustaz, banyakkan solat. Bangun malam ustaz, minta doa dengan Allah. Macam tu. Ini yang saya rasa hasil yang dididik kepada diri saya. Bila kita menghadapi satu ujian ke apapun ujian yang timpa, kita hendaklah sabar dan solat. Lagi kita ditimpa ujian, lagilah kita bangun malam kan kita bercerita dengan Allah, ya Allah ya Tuhanku, tolonglah aku ni telah difitnah ya Allah, tak betul ni ya Allah, tapi aku tak reti nak buat macam mana ya Allah. Engkaulah yang maha berkuasa, engkaulah yang maha pengasih, engkaulah maha penyayang. Adakah Allah akan selesaikan masalah kita Ustaz? Tak ada, selesai terus. Serta merta apa dia bagi ke lapangan dada. Belum selesai lagi bab itu, tetapi akhirnya tanpa kita sedari ia akan tiba-tiba kita rasa semua dah okey. Adakah kita bersyukur selepas itu? Ini pula isu dia tu. Betul. Lepas aja kita dapat apa yang kita minta daripada Allah, kita terlupa. Yang ini yang ramai orang minta, tetapi bila dah dapat, dia lupa untuk bersyukur. Dan bersyukur ni macam mana? Buatlah apa yang Allah suruh, tinggalkanlah apa yang Allah larang. Dalam banyak-banyak usaha Prof, subhanallah, hari ini bagaimana sebenarnya manifestasi rasa cinta Prof pada Nabi SAW, pembuktian atau usaha Prof ini, subhanallah. Moga-moga Nabi SAW nampak usaha Prof ni dan Allah SWT angkat dan Nabi sayang pada Prof. Tanda kita cinta kepada Allah Rasulullah SAW, bagi saya kita amalkan apa yang Rasulullah SAW suruh, yang boleh lah ya. Dan sebab perkara ni yang wajib kita kena buat. Tak ada dah semayang, kau tak semayang memang berdosa. Tetapi solat berjemaah bagi setengah-setengah orang dia tak apa, semayang di rumah ke apa. Tapi bagi saya tak maulah. Anak lelaki saya paksa lah mula-mulanya Solat jemaah. solat berjemaah di rumah Allah. Anak perempuan solat di awal waktu. Amalan-amalan seumpama itu yang sebenarnya saya rasa menyucikan jiwa kita dan memberikan semangat pada kita, memberikan kekuatan yang pentinglah bagi saya. Dan ada setengah orang kata kat saya, dia kata, Prof, kami nak buat Isnin Khamis. Jadi kalau kita puasa amalan Nabi Daud ni, kadang-kadang jatuh pada hari yang itu kan. Saya kata pasal apa pula? Apa masalahnya? Isnin Khamis lah. Bila hari Isnin, puasa Isnin. Hari Khamis, puasa Khamis. Yang puasa Selang-Sari, saya kata. Bukannya benda tu susah. Betul. Saya nak menceritakan bahawa apa yang Rasulullah SAW sebut tu sebenarnya mudah nak dibuat. Tinggal lagi kita ni suka bagi alasan. Tapi benda ni tak wajib lah. Jangan fikir saya apa ni tak. Nak buat, tak nak buat pun tak apa. Terpulang pada masing-masing. Bila kita lebih hampir kepada Allah SWT dan jangan kita cari alasan. Ingat ya Ustaz, untuk saya juga, nanti ada sampai satu ketika nanti kita dah tak boleh bagi alasan lagi. Bila tu? Di pada mahsyar nanti, insya-Allah. Allahu Akbar. Ya Muzammil, wahai orang berselimut, bangunlah dan menghadaplah Allah Rabb kamu. Serahkan jiwa kepada Allah dan serahkan jiwa ini atas jalan agama. Kadang-kadang kita sebut kita cinta Nabi SAW. Kadang-kadang kita sebut kita sayang Nabi SAW. Tapi pembuktiannya tiada. Apa yang Prof sebut tadi berkaitan dengan salat jemaah, berkaitan dengan puasa dan juga berkaitan dengan qiyamul lail. Ini tiga perkara yang kita tinggalkan.
Dan saya mengharapkan paling kurang 3 daripada amalan yang Prof sebut, cubalah kita grab satu pada tahun ini. Buat sungguh-sungguh, khususnya untuk solat berjemaah. Kerana solat berjemaah adalah satu amalan yang Nabi SAW, walaupun dalam keadaan Nabi berat, Nabi nazak, Nabi dah nak meninggal dunia, Nabi tetap juga pergi solat berjemaah walaupun dalam keadaan dipapah. Dia duduk, dia banyak berzikir dan subhanallah takkan pernah tinggalkan solat berjemaah. Dan Sauban dia menghijrahan yang sangat total, yang sangat luar biasa. Apabila Sauban menunjukkan kecintaan daripada Rasulullah, maka Rasulullah kata apa pada Sauban? Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Kau taat Allah, kau taat Rasul, kita jumpa balik dalam syurga. Allahu Akbar. Bererti apa? Macam Prof kata, walau mana pelusuk kita ada, kita ati'ullah wa ati'ur Rasul, kita ada peluang duduk dengan Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Seronok kami dengar perkongsian Prof tadi. Bahkan yang paling terkesan untuk saya yang digelar pendakwah, digelar ustaz, bila Prof kongsikan 3 amalan tadi, kadang-kadang kami pun culas. Subhanallah, ini satu benda yang menjadi muhasabah untuk kami Prof. InsyaAllah kita cuba satu. Subhanallah, hijrah yang bermakna apabila kita tahun demi tahun menjadi lebih baik. Kita sambut ma'al hijrah setiap tahun, tapi minta maaf dikatakan bahawa kita tetap lagi pada posisi ataupun amalan yang sama. Sedangkan sepatutnya kita mengukur penghijrahan kita tahun demi tahun semakin dekat dengan Allah. Ingatkan saya tentang Nabi SAW dan seorang sahabat Nabi bernama Thauban. Thauban ni subhanallah, orang yang masuk Islam dan kemudian dia rasa bahawa dia ni masih lemah amalan dia. Maka dia ni dan antara sahabat yang melipat gandakan amalan dia. Dan subhanallah, Thauban ni terkenal sebagai orang yang duduk dekat Masjid Nabawi, Masjid Nabi SAW, dan dia duduk dekat sudut kanan, sudut depan kanan, subhanallah. Dia duduk, dia banyak berzikir dan subhanallah takkan pernah tinggalkan solat berjemaah. Dan Thauban dia menghijrahan yang sangat total, yang sangat luar biasa. Maka satu hari Nabi jumpa Thauban. Nabi kata, "Wahai Thauban, kenapa badan kau kurus kering? Kenapa badan kau ni nampak lemah?" Maka Thauban kata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, badan aku kurus kering ni bukan aku tidak ada duit untuk makan, tapi aku punya duit untuk makan. Cumanya ya Rasulullah, setiap kali aku nak makan, aku memikirkan satu perkara. Adakah hari ini apabila aku di dunia ni aku dapat bertemu juga dengan kau di dalam syurga Allah?" Allahu Akbar. Ini Thauban, subhanallah. Kecintaan daripada Nabi sungguh luar biasa. Ya Rasulullah, malam aku tak dapat tidur, mata aku bengkak-bengkak sebab setiap kali aku nak lelap mata, ya Rasulullah, aku terpimpi, ya Rasulullah, aku terfikir, ya Rasulullah, ada tak peluang aku ini untuk bersama dengan kau esok hari, yakni pada siang hari. Apabila Thauban menunjukkan kecintaan daripada Rasulullah, maka Rasulullah kata apa pada Thauban? Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Kau taat Allah, kau taat Rasul, kita jumpa balik dalam syurga. Allahu Akbar. Bererti apa? Macam Prof kata, walau mana pelusuk kita ada, kita ati'ullah wa ati'ur Rasul, kita ada peluang duduk dengan Nabi SAW. Satu hari waktu subuh, Nabi SAW masuk dalam masjid Nabi dan Nabi tengok sudut kanan tu tak ada Thauban. Sedangkan Thauban orang solat berjemaah hari-hari. Maka Nabi SAW kata, lewatkan solat. Bilal lewatkan iqamah. Kita tunggu Thauban ni. Thauban tak pernah buat solat. Maka Nabi SAW tunggu sehingga hampir hujung waktu, maka Nabi kata, kita solat. Habis solat, Nabi dan para sahabat pergi berjumpa dengan Thauban, pergi ke rumah Thauban. Subhanallah, barulah ada para sahabat sedar rumah Thauban ni jauh. Kata para ulama, berjam-jam perjalanan. Kalau diukur dengan waktu kita sekarang, berjam-jam perjalanan untuk pergi ke rumah Thauban. Dan bila sampai di rumah Thauban, maka isteri Thauban terkejut. Dia kata, ya Rasulullah, telah sampai ke berita pada engkau? Maka Rasulullah kata, berita apa, wahai isteri Thauban? Bahawa Thauban telah meninggal dunia. Allahu Akbar. Nak tak kita bila kita buat amalan, tiba-tiba kita selalu istiqamah, bila tak ada kita tu orang sedar kita tak ada. Masya Allah. Subhanallah. Subhanallah tuan-tuan dan puan, maka Rasulullah masuk dalam Thauban. Rasulullah pun doakan Thauban, orang yang terkenal dengan amalan baik. Maka Rasulullah tanya pada isteri Thauban, ada tak apa-apa yang pelik, ada tak apa-apa yang menarik apabila pemergian Thauban? Sebenarnya soalan Rasulullah itu bererti Rasulullah dah tahu. Tapi Rasulullah nak bagi pengejaran pada sahabat-sahabat. Maka Thauban kata, isteri Thauban kata, ada 3 perkataan yang Thauban sebut ketika hujung usia dia. Yang perkataan pertama, apa kata isteri Thauban? Kenapa tidak lagi jauh? Kenapa tidak lagi jauh? Itu perkataan dia. Itu perkataan dia. Dia cakap begitu je. Kenapa tidak lagi jauh? Kenapa tidak lagi jauh? Allah. Perkataan kedua,
Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak yang baru? Dan perkataan ketiga, kenapa tidak lebih? Kenapa tidak lebih? Rupanya para ulama kata subhanallah, dia saat sakaratul maut nanti Allah perlihatkan amalan-amalan kita. Amalan baik kita ataupun amalan buruk kita. Dan kerana itu pada waktu sakaratul maut boleh membuktikan kita ni pengakhirannya syurga ataupun neraka. Rupanya Nabi SAW mewahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kenapa Sauban sebut kenapa tidak jauh. Rupanya ketika Sauban dalam keadaan sakaratul maut, Allah tunjukkan pahala dia yang ulang alik pergi masjid berjemaah. Allah. Kenapa tidak lagi jauh ya Allah? Kenapa tidak lagi jauh? Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak yang baru? Rupanya Sauban pada waktu sejuk dia nak pergi solat berjemaah, dia selalu nampak orang kesejukan, dia buka jubah luar dia. Dia bagi orang kesejukan. Rupanya dia bagi baju yang dia pakai. Kenapa tidak yang baru? Dan kenapa tidak lebih? Kenapa tidak lebih? Kenapa tidak lagi? Kenapa tidak lagi? Sebab Sauban bila dia sedekah, dia tidak bagi segalanya. Belajar daripada kisah Sauban untuk kita buat selebih dan berlebih-lebih. Kerana jangan pernah rasa cukup dengan apa yang kita lakukan. Kerana Sauban seorang sahabat Nabi, Sauban orang yang didoakan Nabi, tetap juga merasa rugi kerana tidak melebihkan amalannya. Maka lebihkan amalan kita, moga-moga kita beruntung dan kita orang-orang yang bertemu dengan Nabi SAW. Amin. InsyaAllah bro. InsyaAllah. Ya Allah, permintaan yang ada pada ramai orang. Kita nak berjumpa Rasulullah SAW dan kita nak berjumpa ni hanya ada satu cara saja, bahawa kita dijemput untuk memasuki syurga. Dan saya nak minta memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan inilah yang saya minta sangat-sangat, masuk syurga tanpa dihisap. Dan mudah-mudahan apa yang kita buat ini, apa yang kita amalkan ini yang sebenarnya tak ada apa di sisi Allah sangat. Mudah-mudahan kita masuk syurga dengan rahmatnya, dengan rahmatnya tadi kita dipermudahkan, dan mudah-mudahan syafaat daripada Nabi kita yang kita sayangi, yang kita cintai, insya-Allah. Saya pun berdoa kita berjumpa sama di sana, insya-Allah.